فقال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita pada malam ini daripada kitab Bulughul Maram. Dan kita malam ini masuk pada hadis yang kedua. Bagi yang ada kitab boleh rujuk pada hadis yang kedua. Hadis yang pertama dahulu kita telah diriwayatkan satu hadis kepada kita oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkenaan dengan hukum air lautan. Kerana dalam kitab Bulughul Maram ini, kerana dia hadis-hadis yang berkait dengan fiqh, maka dia susun mengikut susunan kitab fiqh. Sebagaimana yang biasa kita jumpa dalam kitab fiqh, mereka akan susun mengikut rubuk yang pertama ialah berkenaan ibadah, kemudian seterusnya ialah muamalat, kemudian munakahat dan seterusnya jinayat. Jadi kerana kitab ini adalah merupakan kandungan hadis-hadis fiqh, maka dia susun mengikut fiqh juga. Jadi di antara yang pertama dibahaskan kepada kita dahulu tentang hukum air lautan. Dan kita dah ada dah perbahasan ulama tentang air lautan ini, air laut, di mana jumhur ulama menyatakan bahawa air laut adalah suci. Suci lagi menyucikan. Maknanya boleh kita guna untuk berwuduk dan juga untuk bersuci. Cumanya dahulu kita telah bincang ada satu hadis saja, ada satu pandangan sahaja yang mengatakan makruh menggunakan air lautan. Yang lain semua kata suci dan menyucikan. Tapi kata di Sayyidina Ali bin Abi Talib menyatakan bahawa air laut itu adalah makruh digunakan untuk bersuci. Ini kerana berdasarkan kepada hadis Nabi lah. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi menyatakan bahawa wa tahtal bahar narun. Nabi kata di bawah lautan itu ada air, ada api. Di bawah lautan itu ada api. Maka sebagaimana air lain, sebagaimana air yang dipanaskan oleh matahari ataupun air yang dipanaskan oleh air cerik yang kita masak kemudian dia panas, yang panas yang menyebabkan memberi kesan mudarat kepada tubuh badan, maka makruh diguna. Maka kata Sayyidina Ali, oleh kerana di bawah lautan itu Nabi kata ada api, maka air laut itu adalah makruh digunakan. Ini kerana hadis yang mengatakan wa tahtal bahri narun adalah hadis hasan, yang diterima oleh para ulama. Dan itu pun memang benar apa yang hadis yang dikemukakan oleh Nabi, apa yang dinyatakan oleh Nabi adalah benar. Kerana kajian-kajian yang dibuat oleh pakar-pakar dalam bidang oceanografi contohnya menyatakan bahawa ada 5,000 lebih gunung berapi yang ada di bawah dasar laut. Maknanya di bawah dasar laut ni ada gunung berapi yang lebih banyak daripada gunung berapi yang ada di permukaan daratan. Dan sehingga ada yang mencecah ketinggian mereka hanya 2,000 kaki saja daripada aras permukaan laut. Jadi apa yang Nabi kata itu telah pun dibenarkan oleh ilmu-ilmu moden ataupun penemuan-penemuan moden. Baik, kerana itulah jadi satu pendapat saja daripada Ali mengatakan bahawa air laut itu makruh digunakan. Yang lain semua mereka menyatakan adalah suci lagi menyucikan berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah. Baik, malam ni kita masuk pada hadis yang kedua daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri
Dan beliau ni bernama Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Dan beliau salah seorang di antara sahabat yang berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bai'atul Ridwan. Dan di antaranya beliau telah merupakan salah seorang ulama us-sahabah, ulama di kalangan sahabat, iaitu orang yang termasuk dalam 7 orang sahabat yang meriwayatkan 1000 hadis ke atas. Ada 7 orang sahabat yang 1000 hadis ke atas diriwayatkan oleh mereka, termasuk di antara ialah Abu Sa'id Al-Khudri. Dan yang ketujuh tu ialah Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1170 dan kemudian beliau mati pada tahun 86 Hijri. Jadi ini sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini kepada kita. Baik, beliau menyatakan bahawa telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab taharah lagi. Nabi kata innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu adalah suci. La yunajjisuhu syai'un, maka ia tidak akan dinajiskan oleh sesuatu. Di mana hadis ini berkait dengan asbabul wurud. Sebab berlakunya hadis ini, Nabi ini merupakan jawapan. Sebagaimana hadis yang pertama dulu daripada Abu Hurairah, itu merupakan jawapan Nabi kepada satu soalan. Bila soalan sahabat tanya, ya Rasulullah, nahnu narkabul bahar wa nahmilu ma'ana qalilun minal ma' fa in tawadda'na bih atishna afa natawadda'u bima'il bahar. Ya Rasulullah, kami ni berlayar di lautan, lalu kami bawa sedikit air. Maka apabila kami berwuduk dengan air tawar tadi, kalau kami berwuduk dengan air yang kami bawa, maka akan dahagalah kami. Maka apakah boleh kami berwuduk dengan air lautan? Lalu Nabi pun jawab sebagaimana dalam hadis yang pertama dulu. Maka begitulah hadis yang kedua ini. Asbabul wurudnya, sebab berlakunya hadis ini kerana adanya pertanyaan sahabat. Ada pertanyaan sahabat Nabi, di mana di antaranya daripada hadis ini berlaku satu perkara, di mana di kota Madinah ini ada satu telaga, ada satu kawasan rendah yang dinamakan Telaga Buda'ah ataupun Bi'rul Buda'ah. Satu telaga yang mana telaga ni menjadi tempat turunnya semua air longkang yang daripada penduduk kota Madinah ini. Mana penduduk kota Madinah ni yang ada longkang, yang ada parit, semua tu turun ke satu lembah. Lembah tu sehingga bertakung air pada lembah itu. Sehingga mereka menggelarkan dia telaga. Walhadi bukan telaga yang digali. Dia cuma satu tempat lembah yang disebut oleh ulama bahawa dia merupakan satu lembah daripada tanah tinggi yang ada di kota Madinah ini. Lalu bila semua air turun ke situ, sama ada bangkai daripada belah daratan atas longkang sana, ataupun sisa-sisa makanan, ataupun perica-perica kain daripada perica-perica kain bekas-bekas darah haid penduduk kota Madinah ini turun ke telaga tadi. Dan telaga itu dipenuhi oleh air. Lalu sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi, apa hukum air itu? Maknanya sahabat tanya, apa hukum air itu? Adakah dia suci ataupun apakah dia tidak suci? Maka fasalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sya'niha liya'lamu hukmiha min at-taharah wan najasah. Jadi mereka tanya Nabi ini untuk mereka tahu hukum air tadi, apakah dia suci ataupun najis. Fakana jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal ma'a la yunajjisuhu syai'. Lalu bila sahabat ditanya, Nabi pun jawab. Nabi kata dia tidak dinajiskan oleh sesuatu. Ini mana yang kita jumpa, yang kita baca hadis ni cuma jawapan pendek daripada jawapan Nabi, berasal daripada soalan panjang para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi makna Nabi pun jawab. Nabi kata innal ma'a, sesungguhnya air, tahurun, dia adalah suci. Air ni suci, la yunajjisuhu syai'un, maka tidak dinajiskan dia oleh sesuatu pun. Makna air Telaga Buda'ah tadi suci, dia tak dinajiskan oleh sesuatu.
Tapi di sana ada perbahasan ulama. Ikhtalafatil ara'ul ulama fil ma'i idza khalatathu an-najasatu wa lam taghayyar ahadu awsafih. Di mana berkata pengarang kitab Ibanah, dia kata berlaku ikhtilaf pandangan-pandangan ulama. Ini ikhtilaf makna perbezaan, perselisihan pendapat di kalangan para ulama berkait dengan hadis tadi. Ini hebatnya ulama-ulama yang mustahil, ulama-ulama yang hebat. Bila mereka selisih pendapat, perselisihan mereka itu, pertama ada nas. Mana ada nas? Di mana sumber dia? Berlakunya perselisihan itu. Ini juga dapat tuan-tuan lihat di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid oleh Ibn Ras. Menceritakan bagaimana dalam perbezaan pendapat ulama yang hebat-hebat ini ada sumber hukum dia. Ada sumber tempat datang dia daripada hadis Nabi. Kemudian ikhtilaf itu berlaku, perbezaan itu berlaku, mungkin berpunca daripada penafsiran bahasa Arab itu sendiri, ataupun mungkin berpunca daripada mereka mendapat maklumat dan daripada hadis-hadis yang lain yang mungkin memberikan erti yang berbeza dalam hadis-hadis yang menjadi sumber hukum. Jadi maknanya ulama-ulama ni daripada hadis ni, Nabi kata innal ma'a tuhurun la yunajjisu syai'. Daripada hadis ini berlakunya perbezaan ulama, pandangan ulama. Ini makna hebat. Pertama, mereka ada sumber, berbeza pendapat, ada nas. Yang kedua, mereka beradab dalam perbezaan pendapat. Makna disebut sebagai adabul ikhtilaf. Makna ada adab mereka dalam perbezaan pendapat. Jadi sebab itu kita lihat ulama-ulama yang hebat, mereka mempunyai perbezaan pendapat, tapi mereka boleh bertasamuh, makna boleh berlapang dada dalam perbezaan-perbezaan pendapat itu. Itu dia. Sebab itulah dia sebut sebagai ikhtilaful ulama rahmatul lil ummah. Perbezaan, perselisihan pendapat ulama akan menjadi rahmat kepada umat. Yang jadi keluh kesahnya ialah ikhtilaful juhala, perbezaan pendapat orang-orang jahil. Itu jadi susah umat. Yang tu pandangan gini, yang tu pandangan gitu. Mana dia nas, sama-sama tak ada nas. Sama-sama tak jumpa hukum. Cuma pakai agak-agak saja. Aku berpandangan begini kerana aku rasa macam tu. Ini kita main rasa. Yang seorang lagi pula kata tak macam ni sebab aku dah baca dalam surah khabar. Jadi rujukan tak betul berlaku. Jadi di mana rujukan kita, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlakunya ikhtilaf ulama fil ma', berdalam persoalan air apabila dia bercampur dengan suatu yang najis. Bila air itu bercampur, masuk benda najis dalam air dan tidak merubah salah satu daripada sifat-sifat air, berlaku ikhtilaf. Maknanya kalau berubah sampai masuk dalam air, merubah sifat air daripada 3 sifat, sama ada rasa, bau atau warna, itu tidak ada ikhtilaf ulama menyatakan dia adalah najis. Tapi yang ikhtilafnya ialah apabila air dimasuki oleh najis dan tidak merubah sifat air tadi, salah satu daripada sifat. Yang tu ada ikhtilaf ulama. Yang tu fazahabal Malik ila annahu tuhurun qalilan kana aw kaseeran amalan bihadzal hadis. Di mana telah menjalani oleh Imam Malik. Imam Malik sendiri, Imam Malik bin Anas, dalam mazhab pengembang mazhab apa ni, pelupur atau pengembang kepada aliran mazhab Maliki, mengatakan bahawa air adalah suci. Air suci qalilan aw katsiran, sama ada air itu banyak atau air itu sedikit. Amalan bihadzal hadis, kerana beramal dengan hadis ini. Kerana Nabi kata innal ma'a tahurun la yunajjisu syai', air itu suci dan tahurun, suci, tidak dinajiskan dia oleh sesuatu. Maka bagi Imam Malik, selagi air itu tak berubah bau, warna atau rasa, walaupun najis ada dalam air itu, maka air itu tetap suci, walaupun dia sedikit, walaupun dia banyak. Jadi maknanya bagi beliau tidak menjadi najis. Air itu satu baldi saja, satu baldi, jatuh seekor bangkai, satu bangkai, contohnya besar bangkai anak kambing contohnya, jatuh dalam baldi, tapi tak merubah bau air, tak merubah rasa air, tak merubah warna air, maka kata Imam Malik itu adalah suci. Jadi makna itu pendapat pertama.
dalam bab air yang didatangi oleh najis yang tak merubah sifat najis. Yang merubah itu kita tinggal tepi. Sebab telah ijma' ulama menyatakan dia adalah najis. Kalau berubah memang najis lah. Misalnya contohnya air satu kolah, macam kolah kita ni, kolam depan masjid ni, jatuh najis sikit je. Jatuh najis tu seko, bangkai cicak ni contohnya, ataupun bangkai tikus kecil je, tapi bau busuk air tu. Bukan bangkai tu busuk, bangkai memang busuk lah, orang tak bahas lah tu. Ini air tu menyebabkan air tu berbau busuk, maka ijma' ulama, muwafaqat ulama, ittifaq ulama menyatakan ia adalah najis. Jadi air itu najis. Tak kira sama ada kita ambil air itu berasingan. Jangan ambil sekali jangan kita cedok sekali dengan bangkai tikus tadi. Kita cedok air saja, kita cium bau busuk, maka air itu adalah najis. Ataupun kita tengok warna dia berubah dengan sebab berubahnya, dengan sebab jatuhnya bangkai. Ataupun kita rasa dia, kita ambil air sikit, kita rasa manis-manis macam tikus contohnya. Lalu hukum air itu adalah najis. Itu tak bahas dah. Itu ittifaq ulama. Yang tidak yang menjadi ikhtilaf bila dia tidak berubah. Itu maknanya, maka kata Imam Malik, air tadi bila dia tak berubah maka hukumnya adalah suci walaupun dia sedikit sekalipun. Itu maknanya, jadi dalam mazhab Maliki dia tidak bergantung sama ada air itu sikit atau banyak. Asalkan dia air tak berubah cukup, maka dia dikira suci dalam mazhab Maliki. Wa hakama bi'adami tahuriyati idza ghayyarat an-najasatu ahadun awsafi. Tetapi kata Imam Malik sendiri, dia menghukumkan ketiadaan berubah, ketiadaan suci apabila berubah najis tadi dengan sebab najis, dengan sebab jatuh najis, berubah oleh satu daripada sifat-sifat air. Jadi makna yang tu Imam Malik sendiri pun berpendapat. Dia kata kalau dah berubah air, sama ada air banyak atau air sikit, maka hukumnya adalah najis. Ini dalam bab mana? Dalam bab air banyak atau sikit yang tidak mengalir, yang tak berlari. Mana air yang bukan al-ma'ul jari, bukan air yang mengalir. Adapun bab air sungai yang mengalir, itu dalam bab lain pula dibahaskan oleh alim ulama dalam bidang fiqh ini. Baik, kemudian kata antaranya wa zahaba syafi'iyyah wa hanafiyyah wa hanabalatu ila qismatul ma'i ila qalilun tadurruhu an-najasatu mutlaqan wa katsirun la tadurruhu illa ma ghayyara ahadu awsafihi as-salasa. Jadi menjalani oleh Imam As-Syafi'i, Imam Syafi'i pula, Imam Hanafi, Imam Hanbali dan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, ulama dalam mazhab Hanafiyah, ulama dalam mazhab Hanbali, mereka membahagikan air kepada dua. Walaupun berdasarkan hadis tadi, tapi itu hadis yang pertama. Innal ma'a tahurun la yunajjisu say. Air itu suci dan tak dinajiskan oleh sesuatu. Hadis ni pula akan ditafsirkan pula oleh hadis-hadis lain. Sebab tu kita dalam menilai dan mempelajari hadis, kita kena melihat hadis-hadis yang berkaitan pula dengannya. Kerana kadang-kadang ada hadis yang umum, kadang-kadang ada hadis yang taksis, yang mengkhususkan dia. Macam contoh pada bulan lepas kita sebut hadis kita yang pertama, yang Nabi kata al-hillu maitatuhu, halal bangkai lautan. Mana binatang laut kalau dia mati tak disembelih pun, maka hukum dia adalah halal. Dan kemudian bila itu hadis umum, kata ulama-ulama Hanbali, dia kata itu hadis umum. Hadis yang taksisnya, yang khususnya ialah hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi menyatakan bahawa kita dihalalkan pada kita dua bangkai. Uhillat lana maitatani wad-damani, dihalalkan pada kita dua bangkai dan dua darah. Al-maitatani, dua bangkai itu ialah al-hut wal jarad. Dua bangkai yang halal itu apa? Iaitu belalang, ikan dan belalang. Jadi bila Nabi sebut binatang dalam air itu suci bangkainya, maka sudah tentu maksudnya mengikut hadis yang kedua itu pula, maksudnya ialah ikan sahaja. Lain pada ikan, maka tidak dihukumkan halal. Jadi itu yang dikatakan contohlah. Contoh, ada hadis yang umum,
ditaksiskan oleh hadis yang ada apa ni, yang ditaksiskan oleh hadis yang lain. Ada satu pengertian hadis dia kita nampak umumi, tapi dia mempunyai pengertian lain pula. Itu mana sebab itu perlunya pengajian hadis, kita lihat hadis tadi dihubung kait dengan hadis-hadis yang lain pula. Jadi sebab itu dia tak boleh kita belajar nak belajar sekadar kita tengok satu hadis kita kira hukum siap terus. Aku dah jumpa dah hadis, hukum dia memang begitu. Dalam satu hadis Nabi kata, berpegang teguhlah kamu, taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku dah baca dah, jumpa hadis baru ni. Aku beli buku hadis dekat Masjid India, balik aku terus baca. Memang Nabi kata apa? Nabi cuma tinggal Quran dengan hadis saja. Lain pada itu tak boleh pakai. Dia punya hukum. Tak ada Nabi sebut suruh ikut ulama. Nabi kata apa? Apa ni Nabi kata? Al-Quran, apa ni, kitab Allah wa sunnata rasulih. Kalau kamu berpegang pada keduanya, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah dan Rasulnya. Tak ada Nabi kata ulama. Jadi kita terus baca hadis, kita faham sendiri. Jadi makna itu yang jadi huru-hara huru kita ni. Sebab apa? Sebab nak faham sendiri. Itu masalah. Kena refer kepada alim ulama. Kenapa Nabi tak sebut ulama? Kenapa Nabi tak sebut? Kerana ulama bukan ikutan yang mutlak. Ulama bukan ikutan mutlak. Quran pegangan yang mutlak. Sebab Quran memang tak ada salah. Hadis Nabi memang mutlak sebab dia tidak ada salah. Ulama ada salah. Kan itu dia tidak boleh diikut secara mutlak. Asal ulama ikut. Tapi kalau ulama tu pegang Quran dan hadis, baru kita ikut. Yang tolak Quran dan hadis, kita tak ikut. Ataupun tolak hadis saja, tak ikut. Tolak Quran saja, tak ikut. Tolak dua-dua, terajang terus, tenang. Di mana nak tunjuk apa? Kita kena ikut ulama yang berpegang pada Quran dan hadis. Jadi tak sebut ulama, tapi mempunyai makna yang besar. Itu dia. Jadi sebab itu kita tengok hadis-hadis Nabi. Sebab ayat Quran dia ditafsirkan oleh ayat. Tak jumpa ayat Quran menafsirkan ayat, cari hadis menafsirkan ayat. Hadis pun begitu, cari hadis yang menafsirkan ayat, dan cari ayat yang menafsirkan hadis. Sebab ada benda yang umum pada hadis tapi ditaksiskan oleh ayat Al-Quran. Jadi maknanya itu dia antara disiplin lah, disiplin dalam kita mempelajari hukum-hukum agama. Jadi Imam As-Syafi'i dan Hanafi dan Hanbali, mereka membahagikan air kepada dua. Mereka bahagikan dua. Satunya air sedikit, iaitu air sedikit, lalu kata dia menjadi mudarat air sedikit tadi dengan jatuhnya najis secara mutlak. Maknanya bila jatuh saja najis dalam air yang sedikit, tak payah berubah bau atau warna atau rasa, maka hukum air itu adalah najis. Misalnya air kita satu baldi saja, tak sampai 2 kalah. Sebab air sedikit bagi ulama-ulama ni dikata kurang pada 2 kalah lah bagi as-Syafi'iyah. Bila air itu sebaldi saja, jatuhlah seekor tikus, bangkai tikus ke, bangkai biawak ke masuk dalam tu, tiba-tiba tak berubah bau, tak berubah warna, tak berubah rasa, maka hukum air itu tetap najis. Jadi air itu tetap najis. Kerana apa? Mereka kata, walaupun dalam hadis yang pertama Nabi kata innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu suci dan tak dinajiskan oleh sesuatu, Nabi tak sebut air sikit ke air banyak. Tapi ulama-ulama ketiga-tiga mazhab ini berkata, maksud Nabi innal ma'a itu kerana dirujuk kepada telaga Buda'ah, maknanya air banyak. Itu maknanya air banyak. Sebab tu Nabi kata, maksud Nabi kata. Tapi kata Imam Malik, tak kisah. Sebab Nabi tak kata air banyak ke air sikit. Nabi tak sebut innal ma'a, sesungguhnya air. Tak kira lah banyak sikit, dia tetap suci walaupun dan tidak dinajiskan oleh sesuatu. Tapi kata ulama Hanbali, Syafi'i, Hanafi, mereka kata apabila air itu sedikit maka hukumnya adalah najis. Jika air itu banyak, la tadurruhu illa ma ghayyara ahadun awsafih as-salasah. Maka bila air itu banyak, maka ia bergantung kemudaratannya berdasarkan kepada perubahan yang ada pada sifat-sifat air. Mana kalau air itu banyak, 2 kalah ataupun lebih,
Tengok jatuh bangkai, besar bangkai. Bangkai kerbau seekor jatuh dalam kolah kita. Bangkai lah, tapi tak berubah. Bau tak berubah, rasa tak berubah, warna tak berubah, maka hukum air itu suci. Tapi jika berubah, maka hukum air itu adalah najis. Jadi makna ini pendapat mereka. Iaitu sekarang tak berubah launuhu, warnanya, ta'muhu, rasanya, au rihuhu, ataupun bau dia. Wahtalafu fi haddil qalil wal kathir kullatani fama fawqa. Wahtajju bi hadisil kullatain wa ja'aluhu mukhassasan li hadzal hadisil mutlaq. Jadi kata dia di antaranya mereka cumanya dalam 3, ulama Syafi'i, ulama Hambali dan Hanafi. Mereka semua sepakat mengatakan jika air itu sedikit jatuh najis, hukumnya najis air. Jika air itu banyak, tunggu tengok bergantung pada berubah ataupun tidak air. Tapi soalnya ketiga-tiga ni pula, tiga-tiga pendapat mazhab ini berbeza pula dalam menetapkan maksud air sikit itu sebanyak mana, maksud air banyak itu sebanyak mana. Itu mana ikhtilaf pula, berlaku pula perbezaan pendapat di kalangan mereka. Lalu berkata Imam As-Syafi'i berdasarkan pada hadis yang lain, berkenaan hadis, kita jumpa lepas pada ni hadis berkenaan kalimah 2 qalah, yang Nabi beritahu tentang 2 qalah. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana kata Imam As-Syafi'i air sedikit ialah kurang daripada 2 qalah, air yang banyak 2 qalah ke atas. Jadi maknanya itu sukatan, sikit banyak mengikut Syafi'iyah. Kata di Imam Hambali pula, dia kata sikit banyak ni berdasarkan kepada begini. Jika air itu duduk dalam satu bekas, dalam satu kolam ke dalam satu bekas, kita goncang secara sederhana daripada tepi belah sini, air itu berombak, ombaknya tak sampai ke tepi sebelah sana, maka air itu adalah banyak. Jadi maknanya goncang sederhana. Jangan kata berdebu-debu, tak boleh. Maknanya sederhana. Tiba-tiba ombak tu yang terhasil tak sampai ke tepi sana, maka hukumnya air itu banyak. Jika sampai ke tepi sana, maka hukumnya air itu sedikit. Itu mana? Tapi bagi ulama-ulama Syafi'iyah, mereka menyatakan bahawa hukum 2 qalah bergantung kepada sukatan air, sebanyak mana air. Qalah tu pula bentuk bagaimana? Dia ada 4 segi. Untuk umpama 1 qalah, bagi ukuran 1 qalah, ukuran dalam bekas yang 4 persegi, maka 1 hasta suku lebarnya, 1 hasta suku panjangnya, dan 1 hasta suku dalamnya, maka dikira 1 qalah dia. Jadi maknanya itu pandangan-pandangan ulama. Jadi berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna itu hukum air lah. Hukum air bila banyak sedikit berdasarkan kepada hadis riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian kita tengok dalam hadis seterusnya yang berkait lagi dengan air. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Ini dalil yang ulama-ulama tadi kata, jika air itu tak berubah, maka hukumnya adalah tidak najis. Jika berubah, baru najis. Berdasarkan hadis riwayat Abi Umamah Al-Bahili. Abi Umamah Al-Bahili ini sahabat yang terakhir mati di negara Syam. Sahabat ini pada zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak beri, masa-masa beliau jadi Amirul Mukminin, beliau tidak benarkan seorang pun sahabat keluar daripada kota Madinah. Tak boleh sahabat, peringkat sahabat tak boleh keluar daripada kota Madinah. Jadi masa itu orang tak faham, kenapa Umar ni tak beri hijrah ni. Tapi bila zaman Sayyidina Uthman kata sahabat yang nak keluar sila, keluarlah daripada kota Madinah. Lalu keluarlah sahabat. Ada yang pergi ke Syam, tinggal di Syam. Ada yang pergi ke Iraq, duduk di Iraq. Ada yang pergi ke Basrah, duduk di Basrah. Ada yang macam-macam tempat. Maka pada masa itu lahirnya, maka pada masa itu bila sahabat ni, kerana dia peringkat sahabat, orang mulia, bila pergi duduk di Syam, mereka ada pengikut di Syam. Sahabat yang duduk di Iraq ada pengikut di Iraq. Sahabat yang duduk di Basrah ada pengikut di Basrah.
maka pada masa itu mulalah berlaku mulalah berlaku ikhtilaf di kalangan sahabat ini, pengikut-pengikut sahabat itu. Maknanya yang tu dia taksub pada sahabat yang jadi guru dia, yang ni taksub pada sahabat yang jadi guru dia. Maka baru mereka tahu bagaimana rahsia seninya arahan Umar supaya sahabat tidak keluar kerana tidak mahu melemahkan kekuatan umat Islam. Jadi makna jadi sahabat ni adalah yang pergi ke Syam. Lalu sahabat yang kesal ni ramai. Yang terakhir sekali wafat mati ialah Abu Sa'id Al-Khudri, ialah antaranya Abu Umamah Al-Bahili. Beliau ni riwayat hadis daripada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Innal ma'a la yunajjisuhu say." Sesungguhnya air itu tidak dinajiskan oleh sesuatu. Sama dengan hadis tadi. Illa melainkan ma ghalaba ala rihihi, ialah air yang dikalahkan, maknanya berubah air dengan baunya, wa ta'mihi dengan rasanya, wa launihi dan dengan warnanya. Jadi maknanya menguatkan hadis pandangan ulama tadi, jika berubah maka menjadi najislah air itu. Kecuali jika jatuh najis yang dimaafkan. Dia ada najis yang dimaaf. Najis ni ada dua, banyak najis lah. Ada najis yang berat, ada najis yang dimaafkan. Antara najis bangkai yang dimaafkan ialah bangkai serangga yang tidak mengalir darahnya. Itu maknanya walaupun jatuh dalam air sedikit. Tadi kan sebut kalau bangkai jatuh dalam air sedikit, walaupun tak berubah, hukum dia air itu najis. Tapi itu jika bangkai yang bukan bangkai yang dimaafkan. Kalau bangkai yang dimaaf, maka hukumnya tidak mengapa. Hukum dia tak apa. Asalkan bukan kita sengaja campak najis itu dalam air. Contohnya bangkai lipas. Lipas ni binatang yang tak ada darah mengalir lah, yang dimaafkan. Lalu tiba-tiba kita tengah minum air teh. Contohnya air teh itu satu jug, letak atas meja. Tiba-tiba ada lipas daripada siling masuk, terjun dalam air tadi, mati. Jadi bangkai dia dalam air itu. Maka buang lipas sahaja. Buang lipas saja. Maka air boleh diminum. Sebab walaupun jatuh dalam jug air yang sedikit, tapi kerana dia bangkai yang dimaafkan, maka dimaafkan air tadi. Maka air tak jadi najis. Kecuali kita sengaja campak. Campak contohnya. Kita nampak ada air kita ambil bangkai lipas saja campak dalam tu. Nak tengok lipas berenang macam mana. Contohnya. Nak tengok. Jadi ia menjadi najis. Sebab tu kalau kita tengok najis yang kecil, nyamuk contohnya, darah nyamuk. Darah nyamuk di antara yang dimaaf. Jika tidak sengaja, kita tengah solat, nyamuk terbang nyamuk hinggap atas baju kita. Bila hinggap, dia pecah perut dia, maka ada darah pada baju, maka dimaafkan oleh syarak. Sebab darah yang terlalu sedikit. Tapi jika dia hinggap, kita pun picit dia, pecah darah dia, maka hukumnya tak dimaafkan. Maknanya kerana kita sengaja. Jadi sebab itulah ulama-ulama membahagikan pula ada bangkai yang dimaafkan. Sebab tu kalau kita tengok orang tua-tua kita dulu pesan, kan dulu gula kan selalu masuk semut. Sebab dulu mana ada bekas macam Tupperware kita yang ada sekarang. Tak ada kontainer untuk isi untuk isi bekas gula dan sebagainya. Cuma letak begitu jelah gula, jadi masuk semut. Lalu tiba-tiba semut tu banyak sangat. Nak buang dengan gula-gula, rugi. Lalu mereka buat macam mana? Nak minum air teh, nak buat air teh, gula tu saja ada. Maka mereka kata apa? Mereka kata masukkan gula dahulu, kemudian baru masuk air. Masuk gula dulu. Mana bila masuk gula dulu, ada semut dalam gula tu. Kemudian dimasukkan air, maka tak menjadi najis air itu. Kenapa? Bukan semut jatuh, bukan najis jatuh dalam air, tapi air jatuh pada najis. Di mana ada dia ikhtilaf ulama mana dia boleh mengelak begitu. Itu mana itu dikatakan kaedah-kaedah dululah. Sebab tu kalau kita tengok mengapa kita berjalan di jalan raya yang ada tahi lembu dan sebagainya sebelah kampung-kampung lah biasanya. Tempat kita sebelah bandar ni mungkin ada tahi anjing pula tepi-tepi tu. Jadi maknanya dah tentulah jalan tu tak bersih. Tapi bila kita berjalan pada hari hujan, walaupun kita bawa payung, air itu kena pada jalan raya. Jalan raya itu najis, mengecek pada kita. Mengapa hukumnya tidak menjadi najis?
kerana air yang jatuh atas najis. Itu ulama dia bahas tu. Air jatuh atas najis. Sebab yang dimaksudkan najis yang menajiskan air ialah najis yang datang pada air, bukan air datang pada najis. Jadi makna ada ikhlas, ada pandangan-pandangan ulama. Ada ulama ni dia kaji belaka. Kaji banyak. Sebab tu bila kita tengok, sebab tu kita jangan belajar bab yang tak boleh saja, kena belajar bab yang boleh. Jangan belajar bab boleh saja, kena belajar bab yang tak boleh. Begitulah dalam kita belajar hukum berkenaan dengan akidah. Jangan belajar perkara yang mengesahkan akidah saja, kena belajar perkara yang membatalkan akidah. Jangan belajar perkara yang mengesahkan wuduk saja, kena belajar perkara yang membatalkan wuduk. Jangan belajar perkara yang boleh saja, kena belajar perkara yang tak boleh. Jangan belajar perkara tak boleh saja, kena belajar perkara boleh pula. Itu sebab Islam ni dia tak kata boleh semua dan dia tak kata tak boleh semua. Itu makna keluasan Islam itu sendiri. Contoh kita kata mengumpat. Mengumpat kita belajar mana? Kita belajar bab tak boleh saja. Bab tak boleh. Kerana Nabi kata apa? Nabi kata apa lagi? Mengumpat, ghibah, diharam oleh syarak. Apa lagi? Siapa yang makan, siapa yang mengumpat, maka dia seolah-olah makan daging saudaranya sendiri. Kemudian Nabi kata hasad, dengki. Innal hasada ya'kulul hasanat. Dengki membakar, memakan, memusnahkan kebaikan sebagaimana api membakar kayu-kayu yang kering. Jadi kita belajar bab yang tak boleh saja. Bab boleh tak belajar. Itu jadi tak boleh. Dia kena belajar semua. Mengumpat memang tak dibenarkan, tapi kena belajar pula bab mengumpat yang dibenarkan. Ada banyak di sana. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, nak kiranya orang yang warak antara Imam Ghazali lah. Sebab Imam Ghazali ni mujaddid dalam bidang tasawuf. Mana orang yang memang ahli tasawuf sungguh, tapi dia tulis dalam tu 6 perkara boleh mengumpat. Yang kita pula kerana tak belajar jadi warak pada Imam Ghazali pula. Dia ada masalah dia. Jadi itu tak boleh, kita jangan sebut siapa ni mengumpat, tak boleh. Sedangkan Imam Ghazali kata ada tempat yang dibolehkan. Antaranya siapa? Antaranya seorang isteri mengadu kepada qadi tentang kejahatan suami dia. Dia tidak mengadu, nak mendapat keadilan. Pergi jumpa tuan qadi. Tuan qadi, suami saya ni memang, saya fikir nak minta basah lah tuan qadi. Qadi kata, tuan nama apa suami? Nama apa suami? Misal. Bismillahirrahmanirrahim. Antara perkara yang perlu kita belajar, selain daripada perkara yang dilarang, kita juga kena belajar perkara yang mengharuskan. Antara yang kita sebut tadi seumpamanya ialah mengumpat. Imam Ghazali kata boleh mengumpat bagi isteri yang mengadu kepada qadi, hakim, untuk mendapat keadilan. Qadi tanya, mengapa kamu nak minta fasakh? Siapa nama suami kamu? Apa tindakan dia? Maka kata di isteri, rahsia tuan qadi. Kalau saya sebut dikira mengumpat. Nampak? Itu maknanya Islam benar. Boleh kita sebut nama, siap dengan nombor IC, siap dengan alamat, siap dengan tingkah laku buruk dia, maka tidak dinamakan mengumpat. Antara yang tak dinamakan mengumpat yang diharuskan oleh syarak, apa lagi? Antaranya mengadu kepada polis. Kita ada contohnya, ada jiran, anak dia pecah rumah contohnya, siap dengan ada rakaman CCTV rumah kita, dia panjat pagar pecah pintu. Kita lapor pada polis. Polis tanya, kenal tak Panat, kenal tak suspek tu? Kita kata kenal. Siapa dia? Tak boleh mengumpat pula garang. Jadi maknanya itu dikatakan ada tempat yang boleh mengadu kepada orang ramai tentang kejahatan seorang pemimpin. Contohnya, ada pemimpin zalim yang menyebabkan kezaliman dia meratai umat, maka boleh dicerita kepada umat untuk selamat daripada kejahatan dia. Itu makna ada bab yang boleh, ada bab yang tak boleh. Jadi makna di sana syarak ini dia bukan saja mengekang, tetapi dia juga memberi ruang untuk kita melepaskan diri daripada kepungan syarak. Jadi maknanya tak ada, kita tak rasalah hukum tu mengepung kita.
Ya, kita rasa hukum itu mengawal kita supaya sentiasa dalam kebaikan. Itu mari itu undang-undang, peraturan Islam. Berbohong contohnya, bohong ada. Yang disebut sebagai tauriah. Tauriah maknanya menukar makna satu-satu ucapan. Pada zahir dilihat berbohong, tapi maknanya tidak. Satu hari orang masyarakat umum ajak Nabi Ibrahim pergi keluar berpesta meraihkan berhala baru. Nabi Ibrahim kata, pergilah kamu semua. Ana sakim, saya sakit. Sedangkan masa itu Nabi Ibrahim tidak sakit. Maka apakah Nabi Ibrahim berbohong? Tidak berbohong. Itu dipanggil tauriah. Makna tukar makna. Sakit dia tadi itu maknanya ialah aku sakit hati melihat kamu kafir. Itu makna dia. Itu dihukum dia. Jadi itu dikatakan tauriah. Bila ditanya pada Nabi Ibrahim, kamu ke yang pecah berhala ni? Wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim dah letak dah kapak dekat dengan berhala besar. Lalu Nabi Ibrahim pergi dekat dengan berhala besar. Nabi Ibrahim berkata, wa kabiruhum hadza. Hak besar ni lah. Siapa yang pecahkan berhala ni Ibrahim? Ibrahim berkata, hak besar ni lah. Maksud dia bukan yang besar tu pecah yang kecil. Maksud dia nak beritahu berhala hak besar inilah dia. Memang besar sungguh tu. Jadi maknanya itu dikatakan ada perkara-perkara boleh dan ada perkara yang tak boleh. Jadi kita syarak ni kena lihat. Ini keluasan hukum syarak. Sebab itulah berada dalam Islam, kita berada dalam sistem hidup yang luas. Min dhiqi asy'atiha, apa ni? Min dhiqi dunya ila sy'atiha. Kata Rubai bin Amir, kami datang membawa Islam, mengeluarkan manusia daripada dunia sempit kepada dunia yang luas, iaitu Islam. Kalau tak ambil Islam, kita jadi sempit, terkongkong dalam kepompong bangsa, dalam kepompong geografi, dalam kepompong bangsa dan bahasa. Terkepung itu. Yang sedangkan Islam agama yang luas, yang merentasi sempadan geografi, merentasi sempadan budaya manusia. Ini Islam. Kita duk bincang Melayu saja, kita duk bincang apa lagi? Asia saja. Islam adalah agama yang begitu luas. Ini makna merentasi segala perbezaan budaya, bangsa dan geografi. Ini sebab tu kita ajak balik kepada Islam, kembali kepada agama Allah. Kita akan selamat dan merasa selesa. Maka begitulah Nabi SAW menjelaskan tentang hukum air tadi. Mana air ini jika sekiranya tak berubah bau, warna dan rasa, maka dia adalah suci. Kecuali bangkai yang jatuh dalam bangkai yang dimaaf. Bangkai dimaaf. Kita sudah solat. Tiba-tiba terseluk poket kita, tengok ada 5 ekor lipas mampu duduk dalam poket kita. Jadi maka ulama kata tidak perlu untuk qada balik salat dia. Sebab dia tak sengaja membawa bangkai yang dimaafkan. Tapi kalau kita sudah solat, seluk poket ada bangkai anak kambing seekor, itu dia tak boleh. Itu bangkai yang tak dimaaf, maka kena i'adah solat, kena ulang balik solat dia. Itu mana hukum dia lah. Itu usah syarat ulama meletakkan begitu. Jadi kita tengoklah. Betul, kita kena jaga. Apa ni? Antara perkara yang sangat diberikan penekanan oleh syarak ialah kebersihan. Sebab tu kita kena bersih. Tengok syarak ajar kita. Khususnya masjid, kena jaga kebersihan kita. Tengok dalam masjid, Nabi larang masuk pakai pada orang yang makan bawang mentah yang berbau mulut dia. Nak masuk masjid tak boleh. Tempat lain tak apa. Mulut bau bawang, pergi kedai kopi okey, pergi restoran okey, masuk hotel okey, pergi bercakap di parlimen okey. Tapi masuk masjid tak boleh. Maka kita kena jaga. Ini apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Jadi kias daripada bau bawang tadi, maka termasuklah Marlboro, Benson & Hedges, kretek dan sebagainya. Dia kias ni lah. Itu dia. Jadi makna kena cuci mulut, basuh dalam masjid dalam keadaan berwangi-wangian. Kerana antara perkara yang Nabi suka ialah wangi-wangian. Itu Nabi suka. Antara benda yang jika diberi kepada kita, yang kita tak boleh tolak walaupun kita tak suka, ialah bau-bauan. Kita tak suka bau tu. Sebab kita selalu pakai malaikat subuh. Orang ulu kat kita king cobra contohnya. Maknanya yang jenis bau tengik tu.
Walaupun tak suka, kita ambil. Kenapa? Boleh dia beri kepada orang lain. Sebab apa? Kerana tib, iaitu bauan, adalah perkara yang digemari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata, hubbiba alayya min dunyakum salasah. Nabi kata, aku dicampak dalam hatiku oleh Allah rasa cinta kepada dunia kamu 3 perkara. Dalam dunia yang kamu lalui ni, 3 perkara yang aku rasa cinta. Allah buat macam tu, kata Nabi. Yang pertama, an-nisa, ialah perempuan. Nabi kata, aku cinta perempuan yang salihah. Isteri dia lah, dan semua ummahatul mukminin. Lepas tu, atib, iaitu bau-bauan. Aku suka bauan. Yang ketiga ialah wa qurratu ainin li fi salati, iaitu sejuk dan tenang mata hatiku ketika aku dalam salat. Jadi kerana ada 3 perkara ni, aku suka dengan dunia yang kamu ada sekarang. Di mana nak tunjuknya kepada kita, itulah ketenangan. Sebab tib bauan ni, dia boleh mencerdaskan fikiran, menenangkan perasaan, melegakan. Bauan yang baik akan menyebabkan pengaliran darah kita mengalir dengan sebaiknya. Kita akan lebih sihat jika tercium bau-bau yang wangi dan bau-bau yang indah. Itu orang buat kajian tentang aromaterapi sekarang, yang boleh merawat. Memang benarlah. Sebab dia adalah bauan yang boleh merangsang kesihatan dalam tubuh kita. Itu makna tenang, ada bauan. Dalam solat, tenang. Solat ini dah orang dah buat kajian dah. Buat kajian. Tu kalau tuan-tuan buku tu apa kajian dibuat oleh 3 orang doktor Universiti Melaya. Solat dan sains. Dia buat kajian. Solat adalah saat yang paling tenang dan merupakan senaman jantung yang paling berkesan. Solat. Orang sakit jantung, berubat-berubat tak sembuh, solat banyak-banyak. Tu dia, salat banyak. Kenapa? Dia merupakan satu daripada rawatan. Rawatan. Mana dia dah letak dah buat tu apa tu monitor, satu monitor. Lepas tu letak pada tubuh orang yang yang sedang salat. Tengok tenang perjalanan dia punya map, punya wave dia bergerak slow, menunjukkan dia tenang. Orang yang sedang yang sedang solat, wajah ni penuh daripada badan, letak kat kepala, letak kat badan, letak kat punggung, kaki sebagainya, masuk ke monitor komputer, tengok tenang perjalanan dia. Tapi bawa orang yang sama dengan alat yang sama pergi duduk di restoran, kedai kopi, tengok gusti, ombak macam nak pecah monitor tu, mana bergegar sekali. Itu kenapa? Waktu yang paling tenang ialah waktu salat. Betul-betul ada seorang ahli neurologi dalam bidang kajian otak di Iskandaria, Alexandria. Dia buat kajian. Dia kata salat, jika sekiranya satu orang tu salat dengan sempurna, maka otak dia akan penuh dengan oksigen. Waktu dia sujud, maka dia tidak didatangi oleh barah otak. Maknanya tak akan kena barah otak. Sebab dia otak makanan dia oksigen. Jadi oksigen penuh waktu dia sujud. Jika sekiranya dia jarang solat, dijangka akan datang barah otak. Itu kata dia. Lepas tu saya sendiri pernah buat kajian. Jika sekiranya tak solat, memang tidak ada otak. Itu mana? Itu senang je kajian kita. Itu nak tunjuknya apa? Kita kena kembali kepada Islam, balik kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara dia. Jadi bauan tadi tenang. An-nisa, perempuan, isteri yang solehah, sumber ketenangan seorang laki-laki. Betul Nabi kata tanda kebertuahan seorang laki-laki itu, seorang itu bila dia ada 4 perkara. Arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 perkara yang menandakan seorang itu bertuah. Nak tengok kebertuahan, keberuntungan satu orang, tengok dia ada 4 perkara. Yang pertama, an yakuna zaujatuhu salihatan, dia ada isteri yang salihah. Pertama Nabi letak. Kenapa? Isteri yang salihah menenangkan hati seorang suami. Tenang, hidup tenang. Tengok Nabi. Nabi balik, Aisyah kata tak pernah Nabi kalau duduk berehat dengan aku, Nabi akan tidur di atas ribaku. Tengok betapa romantiknya Nabi. Tenang kan tu? Tapi kalau kita kaya sekalipun, kita kaya hebat, tapi isteri jahat, tenang tak hidup? Tak tenang hidup. Kita ni pakarlah, syarikat banyak, pergi mesyuarat, memang kita orang bijak. Orang duk tunggu idea-idea kita dalam mesyuarat, tapi belum pergi mesyuarat, kita perang dulu kat rumah dengan isteri. Agak-agak ada idea tak pergi mesyuarat? Tak ada idea lah. Last kali kita kata apa? Kamu orang mesyuarat lah, aku kira setuju je kemudian semua. Jadi maknanya ketenangan berpunca daripada rumah tangga. Itu dia. Sebab itulah ulama-ulama dia pesan, kalau rasa serabut kita duduk kat pejabat, sama ada kita sebagai bos serabut dengan kaki tangan, kita staff serabut dengan bos contohnya, maka
kita baliklah ketenangan, cari ketenangan di rumah. Cari isteri yang akan beri ketenangan. Isteri yang pujuk, tak apalah abang, biasalah, abang bos, mereka kaki tangan, biasalah kaki tangan. Kalau kita belakang, biasalah abang bos, baru naik pangkat, memang gitu gaya dia. Jadi dia tolong tenangkan kita. Ya. Tapi kalau isteri pula beletik, isteri pula beletik 24 jam, kita pun pergi ke masjid. Kata oleh ulama, masjid itu tempat tenang. Kecuali isteri pula datang ke masjid, sambung letik kat kolok sana. Itu lain cerita. Jadi itu kena cari bab lain pula. Jadi makna kita kena cari ketenangan. Jadi Nabi kata itulah. Yang kedua, Nabi kata wa auladuhu abrara. Tanda seorang tu bertuah, dia ada anak-anak yang baik-baik. Baik-baik anak dia. Soleh-soleh, walaupun belajar tak tinggi, tapi soleh. Dia nak jaga anak ibu bapa nanti. Belajar tak tinggi. Belajar dalam negeri je. Itu pun SPM 3 kali. UPSR 5 kali ambil contohnya. Maknanya lemah IQ dia. Tapi berjurus. Quran hafal, solat okey, buat baik dengan ibu bapa. Sebab kita tak ukur dari segi akademik saja manusia. Bukanlah akademik, pencapaian akademik satu-satunya menilai manusia. Bukan. Dia banyak lagi dari sudut lain. Jadi itulah yang menjadi kebaikan. Berarti kebaikan. Anak lain cerita orang lain ada. Anak cerdik-cerdik. Yang seorang dah duduk di Australia. Tak balik-balik orang tu. Ikut suami. Yang duduk di Jepun pula balik sebenarnya 5 tahun sekali. Jadi kita juga jadi susah. Yang sulung GRO hak sulung. Yang abang tengah pula itu terlibat dengan mafia. Penagih tegar pula tu. Jadi senanti tak kita? Tak senang hati. Jadi sebab itulah anak-anak yang soleh menjadi penawar kehidupan manusia. Yang ketiga, wa khulafa'uhu salihin. Dia dilingkungi oleh sahabat yang baik-baik. Mana kita ada sahabat baik, itulah tanda kebertuahan. Kalau kita kaya, kita alim, kita ular, kita ada ilmu, tapi sahabat jahat, tenang tak kita? Tak tenang. Kita kaki masjid, tapi sahabat jahat belaka sahabat kita. Perampok ada, alung ada, apa lagi tu, macam-macam ada. Kawan rapat pula tu. Jadi kita ahli masjid, tengah duduk dalam majlis ilmu, polis datang cari. Siapa nama sekian bin sekian? Sebab ada kawan dia kena tangkap, duduk dalam lokap 4 hari dah. Jadi kawan dia kata dadah tu ada rumah dia. Jadi susah dengan kita-kita. Abang tu kena berkawan dengan orang soleh. Kan? Kalau kita malas jadi ahli masjid pun berkawan dengan ahli masjid. Nak jadi ahli masjid, berkawan dengan ahli masjid. Baru kita akan datang ke masjid. Kita malas, kawan kita hantar mesej. Dia kata sila datang ke masjid, malam ini ada kuliah. Kita malas lagi, baru nak berjinak baru. Kita kata apa? Dia kata minta maaf, malam ini saya letih, mana esok lah kot. Dia hantar mesej lagi, jenis kawan baik kan. Hantar mesej, datanglah. Ini tajuk sedap malam ni, cerita berkenaan kehilangan MS370. Betul. Kita kata minta maaf lah, saya letih sangat ni. Okey, duduk tak lama dia hantar lagi mesej, datanglah malam ni dengan cerita lepas kuliah ada jamuan kari kambing pada malam ini. Kita pun kata insya-Allah. Baru nak datang. Itu untung ada kawan baik. Jadi maknanya itu kena cari wa khulafa'uhu salihin. Yang keempat kata Nabi, wa rizquhu min fi biladi, dia mendapat rezeki daripada dalam negeri dia sendiri. Maknanya kita makan gaji dalam, makan gaji ke buat kerja ke meniaga ke dalam negeri kita sendiri. Cukup. Walaupun gaji tak besar, tapi kita boleh bersama anak isteri, bersama keluarga, jiran tetangga dan sebagainya. Tapi kalau gaji besar, duduk jauh, kena posting ke Ulan Bator, Mongolia contohnya. Susah hati kita duduk sana ni. Susah hati walaupun gaji besar. Jadi maknanya kita, itulah tanda-tanda kebertuahan manusia. Jadi insya-Allah kita tengok bagaimana Islam menyusun kehidupan manusia bermula dengan taharah suci. Tengok gosok gigi, belum pada kita belajar ilmu kesihatan gosok gigi, Islam awal lagi dah. Mana kenaan kebersihan, keselamatan, macam-macam yang diajar oleh Islam. Jadi insya-Allah di samping kita belajar hadis ini berkenaan fiqh, kita juga dapat melihat keindahan Islam melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.